أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah dapat kita buat pertama kali mengadakan sesi FB Live sepanjang musim Perintah Kawalan Pergerakan, insyaAllah. Semoga kita berharap semoga bencana wabak COVID-19 yang melanda negara kita sekarang ni dan seluruh dunia sebenarnya, harapnya dapat berakhir dengan sesegera mungkin, insyaAllah. Dan kita minta Allah supaya Allah bagi kita keberkatan masa, keberkatan umur, keberkatan amalan, insyaAllah, dan semoga amal kita semua diterima, insyaAllah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Amin, insyaAllah. Okay, kita akan teruskan siri doa di dalam Al-Quran, insyaAllah. Kali terakhir saya menyampaikan kuliah siri doa di dalam Al-Quran ni adalah tentang ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, iaitu ayat yang ke-286. Maka hari ini kita akan sambung dengan doa yang berikutnya dari surah Ali Imran, ayat yang ke-8, insyaAllah. Ayat yang ke-8 bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, Rabbana la tuzigh qulubana, janganlah engkau palingkan, pesongkan hati kami, jangan kau palingkan, jangan kau pesongkan hati kami, ba'da idh hadaitana, selepas engkau berikan kepada kami petunjuk, wa hab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, min ladunka rahmat dari sisimu, innaka antal wahhab, dan sesungguhnya engkau lah yang maha memberi segala sesuatu. So insyaAllah doa ni doa yang insyaAllah tidak asing bagi semua, insyaAllah. Selalu selalu dilazimi, selalu dibaca dalam mana-mana majlis, dalam mana-mana biasanya dibaca juga selepas doa, selepas solat, insyaAllah. Maka hari ni kita nak kupas, nak tengok kisah di sebalik doa ni, insyaAllah. Kalau kita tengok ayat yang ke-8 ni, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Doa ni sebenarnya, ayat ni doa ni sebenarnya ada kaitan juga dengan ayat sebelumnya, surah Ali Imran ayat yang ke-7. Ayat tu panjang dia, surah Ali Imran ayat yang ke-7 panjang. Kalau kita tengok ayat ke-7, di mana ayat tu membicarakan tentang ayat-ayat Allah ni, ada yang muhkamat dan ada yang mutasyabihat. Ada yang muhkamat, ada mutasyabihat. Ayat muhkamat ni adalah ayat yang jelas maksud, maksudnya tidak ada keraguan, tidak ada perselisihan, tidak ada kesamaran dalam mentakwil ayat tu, ayat muhkamat.
Dan kalau kita lihat ayat muhkamat dia jelas di dalam Al-Quran ada banyak. Bukan banyak lah, memang sangat banyak. Hampir ke semua ayat dalam Al-Quran ni adalah ayat muhkamat. Dan ayat ke-7 ni menceritakan ada juga ayat yang mutasyabihat, ayat yang samar-samar, yang tak berapa jelas, yang tak jelas maksudnya. Contoh paling mudah, kalau kita tengok dalam surah ni sendiri, di permulaan surah, di permulaan surah Ali Imran ni dimulakan dengan ayat Alif Lam Mim, yang tiada siapa tahu maksud dia apa. Tidak ada siapa pun yang dapat menguraikan maksud dia apa sebenarnya. Hanya Allah saja yang lebih mengetahui. Maka ni contoh ayat mutasyabihat. Dan kalau kita bilang ayat mutasyabihat dalam Al-Quran ni tak banyak, kan? Tak sampai 100 sebenarnya, kan? Maka hakikat dia ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Dan orang-orang yang beriman, kalau kita tengok orang-orang yang beriman ni, macam mana mereka, respon mereka. Orang yang beriman ni sepatutnya dia terima ayat muhkamat, kan? Orang beriman dia terima ayat muhkamat dan dia terima juga ayat mutasyabihat. Dia tidak menolak, kan? Sebab dalam ayat ke-7 ni dia sebut macam mana orang yang fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun, kan? Ada pun orang dalam hatinya tu ada zayghun, ada nak menyeleweng, hati dia nak menyeleweng, cenderung ke arah kesesatan, kan? Fayattabi'una ma tashabaha min, kan? Dia hendak mengikuti apa yang sama-sama, yang tak jelas tentang ayat mutasyabihat ni, yang membahaskan tentang ayat, ialah pembahasan ayat mutasyabihat ni, benda sama-sama tapi dia nak mengikuti. Dia nak mengikuti ayat pembicaraan tentang ayat mutasyabihat ni, minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili, untuk mencari fitnah, kan? Nak mencari fitnah dan nak mencari-cari takwil. Takwil ayat yang memang tak ada siapa tahu sebenarnya maksud dia apa, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah kata wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, melainkan tidak ada yang mengetahuinya melainkan illallah, melainkan Allah Subhanahu wa taala sendiri, kan? Maka warasikhuna fil ilm, dan orang-orang yang rasikhuna fil ilm, orang yang mendalam ilmu dia. Warasikhuna fil ilm, yang mendalam ilmu dia tu, orang yang dalam ilmu dia, apa dia cakap? Yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Dia berkata yaquluna amanna bih, kami beriman kepada semua ni, ke semua ayat muhkamat ke mutasyabihat, semua kami beriman. Kullum min 'indi rabbina, semuanya datang daripada sisi Tuhan kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah yang mengambil iktibar, mengambil wa ma yadhakkar, tidak mengambil peringatan, tidak mengambil peringatan, tak mengambil pengajaran, illa ulul albab, melainkan orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang berfikir, kan? Dan orang ni lah, orang yang berfikir ni, ulul albab ni, orang tadi tu yang ar-rasikhuna fil ilm, yang mendalam ilmu dia ni, kan? Yang beriman, yang mendalam ilmu dia, yang beriman dengan kedua-dua ayat muhkamat dan juga ayat mutasyabihat, mereka ni lah yang berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, kan? Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, jangan engkau pesongkan hati kami setelah engkau bagi petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau lah Tuhan, engkau lah juga Tuhan yang maha melimpah-limpah pemberiannya, insya-Allah, kan? Innaka antal wahhab, kan? Maka kalau kita tengok sini, ini senario ni lah, background ayat ni, kisah di sebalik ayat ni. Orang yang ada ilmu, yang faham, yang yakin dengan ayat muhkamat dan juga yakin dengan ayat mutasyabihat, mereka berdoa supaya Allah, dia minta dengan Allah supaya janganlah pesongkan, la tuzigh qulubana, jangan pesongkan, jangan palingkan hati kami. Maka doa ni sangatlah relevan untuk kita semua, insya-Allah, sebagai orang Islam, orang yang beriman, kan? Orang Islam, orang yang beriman, sebab kita semua telah menikmati nikmat Islam, menikmati nikmat iman, kan? Kita faham, kan? Kita, alhamdulillah, Allah masih kurniakan kita nikmat beribadah. Walaupun dalam keadaan sekarang perintah kawalan pergerakan ni, ya betul, masjid semua ditutup, tapi kita masih boleh beribadah di rumah masing-masing, insya-Allah, kan? Masih boleh beribadah di rumah masing-masing, kan? Maka
satu nikmat yang sangat besar yang Allah masih beri pada kita. Maka kita minta dengan Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, kan? La tuzigh qulubana, janganlah engkau palingkan hati kami ni, kan? Kita minta dengan Allah, kan? Kita minta Allah sesungguh, kan? Supaya jangan Allah palingkan hati kita ba'da idh hadaitana, setelah Allah beri petunjuk kepada kita. Kalau kita tengok, kan, mungkin ni kalau kita lihat perbahasan, sumber saya gunakan sini, antara sumber juga saya adalah tafsir Ibn Katsir sini, insyaAllah. Macam mana perihal orang beriman apabila berdoa minta supaya Allah jangan pesongkan hati setelah Allah tunjuk hidayahan. Allah telah beri hidayah, Allah telah beri petunjuk Islam kepada kita ni, kan? Dan kita minta supaya Allah kurniakan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita reflect balik, macam mana keadaan kita mungkin sebelum ni, kan? Sebelum datangnya perintah berkurung, bukanlah berkurung, kan, makna pergerakan terbatas, kan, PKP. Kita lihat macam mana mungkin sebelum ni kita boleh beribadah di masjid, berdatangan semua, alhamdulillah. Dan mungkin sekarang ni terbatas, tak boleh ke masjid, kan? Tapi kita tak tahu ujian yang Allah bagi pada kita sekarang ni, ujian wabak COVID-19 ni, COVID-19 ni, mungkin boleh jadi sebelum ni kita beriman, boleh jadi sebelum ni kita beriman, selepas dapat ujian ni kita jadi tak beriman, na'udzubillah. Kenapa? Mungkin jadi tak beriman sebab mungkin kita rasa sangat susah, sukar dengan rezeki yang kurang, kan? Lebih-lebih lagi orang yang mungkin yang bekerja harian, orang yang berniaga semua, kan? Maka tak boleh mencari rezeki, mungkin, kan? Maka boleh jadi maka kita rasa kurang, mungkin kurang iman tu, mungkin menurun, kan? Kita mungkin rasa menyalahkan takdir, mungkin, kan? Na'udzubillah, kan? Maka lagilah pada waktu sekarang ni lebih wajar lagilah kita mengamalkan doa ni, doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, janganlah engkau palingkan hati kami ni setelah engkau berikan kepada kami petunjuk. Kena doa sesungguhan. Mungkin itu satu senario. Mungkin ada orang yang mungkin kalau selepas ujian wabak COVID-19 ni, dia mungkin jadi lebih beriman, mungkin dia jadi lebih insaf. Maka mungkin satu ujian ni mungkin benar-benar berkesan, mengetuk pintu hati dia tu, kan? Insaf, ingat kembali kepada segala nikmat-nikmat yang Allah beri padanya selama ni, yang telah Allah tarik, kan? Nikmat Allah bagi selama ni tapi Allah telah tarik, kan? Nikmat boleh berjalan, boleh keluar, boleh beriadah, berjoging, boleh buat macam-macam kat luar, tapi semua tu nikmat Allah telah tarik, kan? Mungkin dia telah insaf, dia makin tunduk beriman pada Allah. Boleh jadi kalau situasi itu berlaku, alhamdulillah, kan? Dan juga mungkin senario yang lebih baik lagi, iaitu orang yang mungkin tak beriman, maknanya mungkin selama ni diculas beribadah pun sekadar buat, kan? Sekadar sambil lewa, sekadar buat, kan? Pengabaian tanggungjawab, kan? Tapi selepas berlaku musibah ini, dia semakin beriman, semakin insaf, kan? Mungkin, wallahualam, kan? Tapi yang kita tak nak senario pertama ni. Senario pertama tu yang mungkin kita beriman, tapi bila datangnya ujian ni, kita diduga dengan sangat dahsyat, maka kita menyalahkan takdir, kan? Menyalahkan kenapa Allah menimpa ujian sebegini kepada diri dia, mungkin juga kepada orang-orang beriman yang lain, kan? Secara kelompok, kan? Secara khusus, kan? Mungkin dia akan datang soalan sebegitu, kan? Pertanyaan. Maka sebab tu kita minta Allah sungguh, supaya Allah tetapkan Rabbana la tuzigh qulubana. Minta Allah tetapkan sungguh-sungguh hati kita ni pada atas jalan Islam dan iman sendirian, atas nikmat Islam dan iman sendirian. Kena minta Allah sungguh. Jangan sekali-sekali Allah palingkan hati kita ni ba'da idh hadaitana, selepas
Selepas Allah kurniakan kepada kita nikmat iman dan petunjuk tu, Allah bagi petunjuk ba'da idh hadaitana, kan? Sebagaimana kalau kita tengok dalam satu hadis dari kitab Sunan Tirmizi, riwayat Imam Tirmizi, hadis sahih, an Ummu Salamah radhiyallahu anha an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, kan? Ummu Salamah telah meriwayatkan, kan? Beliau mendengar Rasulullah SAW berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ni ala dinik, di atas agamamu. Kemudian Nabi sambung lagi, thumma qara'a, kemudian selepas tu Nabi membaca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa tadi yang dibaca daripada surah Ali Imran ayat ke-8 itu yang doa yang Nabi baca selepas Nabi baca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini apa yang Nabi SAW buat sendirian. Dan dalam satu riwayat lain daripada Ummu Salamah juga, kan? Daripada Ummu Salamah juga meriwayatkan bahawasanya Ummu Salamah meriwayatkan beliau mendengar daripada Asma binti Yazid menceritakan bahawa Rasulullah SAW sering mengucapkan doa tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, kan? Kemudian Ummu Salamah melanjutkan kisah dia tu, kan? Melanjutkan cerita dia. Dia bertanya pada Rasulullah, kan? Tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah hati ini benar-benar berbolak-balik, kan? Tanya pada Nabi, kan? Ummu Salamah tanya pada Nabi, ya Rasulullah, wa innal qalba liyataqallabu, kan? Adakah memang hati ini betul-betul boleh bolak-balik? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala na'am, benar, kan? Ma khalaqallahu min bani Adam min basharin illa an qalbahu baini asbi'aini min asabi Allahi azza wa jalla, kan? Maka Nabi kata, ya, benar, na'am. Tidak sekali-kali Allah menciptakan seorang manusia Bani Adam, kan? Melainkan hati manusia ini berada di antara dua jari. Di antara dua jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa kat sini? Maksudnya hati manusia itu berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua jari, kalau tengok dua jari, maknanya kita boleh, jari tu boleh bergerak-gerak ini, dua jari, kan? Maka Allah boleh bolak-balikkan hati manusia macam tu je, kalau Allah nak bolak-balikkan hati. Sebab tu, kan, Nabi sebut, kan, sebab tu jika Allah menghendaki untuk meluruskannya, maka Allah akan meluruskannya. Ini memberi petunjuk. Kalau Allah nak menyesatkan, nak memalingkan dia, maka Allah akan memalingkan dia, kan? Sebab tu kenapa perlu amalkan doa tadi, kan? Yang hadis tadi ni daripada Ummu Salamah juga, kan? Riwayat daripada Ummu Salamah juga. Dan dalam satu riwayat lain juga daripada Ummu Salamah juga, daripada Ummu Salamah, hadis ni direkodkan dalam kitab Musnad Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Bila mana Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah, mahukah engkau mengajarkan kepadaku satu doa yang aku panjatkan buat diriku sendiri? Ummu Salamah minta dengan Rasulullah SAW satu doa yang boleh diamalkan untuk diri dia sendiri, kan? Maka Nabi pun menjawab, qala bala, kan? Ya, baiklah. Nabi kata, baiklah, bala. Qaulillahumma rabbin nabiy Muhammadin ighfirli dhanbi wa dhhib ghaiza qalbi wa ajirni min mudillatil fitani ma ahyaitana. Baiklah, Nabi berkata, Nabi mengajar doa, ya Allah, kan? Allahumma rabbin nabi Muhammadin, kan? Nabi kepada Muhammad, Tuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ighfirli, ampunkanlah aku, kan? Ampunkanlah aku, li dhanbi, di atas dosa-dosaku, kan? Dan kemudian
wa adhhib ghaiza qalbi, dan lenyapkanlah gelojak ghaiza qalbi, kehendak hatiku, dan lindungilah aku daripada fitnah-fitnah yang menyesatkan, dan mudillatil fitan, dan daripada fitnah-fitnah yang menyesatkan. Maka kalau kita tengok semua tiga-tiga hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah ni, semuanya konsisten menceritakan macam mana Nabi menganjurkan untuk kita berdoa, supaya kita minta dengan Allah selalu supaya janganlah palingkan hati kita, janganlah sesatkan hati kita, janganlah membelakangkan semula hati kita setelah kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Satu saranan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam satu hadis lain daripada kitab Sunan Abu Daud, dan riwayat Imam Abu Daud, hadis sahih juga daripada Aisyah melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga pada waktu malam, kan. Apa yang Nabi doakan? Kan apa yang Nabi doakan adalah la ilaha illa anta, kan. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Subhanak, kan. Maha suci Engkau. Allahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak, kan. Aku memohon ampun atas segala dosa-dosaku, dan aku memohon rahmat daripadamu, ya Allah. Kemudian Nabi sambung dengan doa dia, Allahumma zidni ilman, kan. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa habli min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau kita tengok doa yang dimana baca tadi tu, la tuzigh qalbi, janganlah kau palingkan hatiku ba'da idh hadaitani, setelah engkau memberi hidayah kepadaku, wa habli min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan kurniakanlah rahmat dari sisimu kerana sesungguhnya engkau maha pemberi kurnia. Doa ni adalah kalau kita tengok versi seorang, versi singular, versi untuk seorang, kan. La tuzigh qalbi. Sedangkan dengan doa yang diajar dalam Al-Quran tu adalah Rabbana la tuzigh qulubana, kan. Janganlah engkau palingkan hati kami. Yang tadi tu dalam hadis tu hatiku. Sama je lah. Hanya kata nama je beza, kan. Nabi berdoa khusus je lah untuk diri kita seorang doa, ataupun doa secara jamak, secara kelompok, kan, umum je, kan. La tuzigh qulubana. Doa yang sama juga dalam hadis tadi tu. Itu doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi terjaga dari tidur pada waktu malam. Itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka, kan, kalau kita tengok sini, penting untuk kita amalkan doa ni selalu, kan. Sentiasa amalkan doa ni selalu, terutamanya selepas solat, 5 waktu tu. Jangan lupa untuk baca doa ni. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sebab kita tak tahu hati kita ni Allah yang pegang, kan. Hati kita ni Allah yang pegang. Dan macam mana kalau kita lihat macam saya sebut tadi, situasi tadi tu boleh jadi kita tak tahu pengakhiran kita macam mana, kita tak tahu keadaan kita pada hari esok tu macam mana, kan. Sebab tu kita minta Allah sesungguhnya supaya Allah yang memegang hati kita ni, supaya Allah sentiasa menetap hati kita ni, tidak memalingkan hati kita ni setelah Allah bagi kita petunjuk, kan. Tetap hati kita seperti benda dalam doa di ajaran Nabi tu, sabit qalbi ala dini wa ala ta'atik, kan. Tetapkanlah hati kita ni di atas agama, dini, dan juga di atas ta'atik, di atas ketaatan, kan. Bukan senang untuk kita berterusan istiqamah untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mudah, kan. Sebab tu selain berdoa tadi doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, kan. Selain berdoa tu kita boleh tambah lagi doa yang kita amalkan selepas solat. Kita boleh baca, kan. Selalu baca ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik, kan. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati ni, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia ni. Memang hati manusia berbolak-balik,
Maka tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Tetapkanlah hati kami ni di atas agama kamu dan juga di atas ketaatan kepadamu. Minta sungguh-sungguhan. Sebab boleh jadi mungkin di musim PKP yang mungkin kena bertugas tu ialah alhamdulillah lah, maksudnya banyak terluang diisi dengan tugas-tugas seharian je lah yang masih bertugas. Kita tengok kan macam mana kita bersyukur, maknanya berterima kasih kepada petugas-petugas yang masih bertugas saban hari setiap hari, para doktor, jururawat, semua kaki tangan hospital kan, polis, askar, semua kaki tangan kerajaan yang masih bertugas nak memastikan supaya keadaan bencana wabak COVID-19 ni terkawal kan. Alhamdulillah kan, mereka masih bertugas. Tapi mungkinlah mungkin ada juga yang work from home kan, bekerja dari rumah. Dan mungkin kerja tu tak banyak sangat kan, mungkin tak sesibuk sangat dengan kerja-kerja di pejabat. Cuma cabaran lainnya pula di rumah ni, ada gangguan lain kan, gangguan di rumah tu yakni dengan keluarga, anak-anak semua kan. Tapi mungkin juga orang yang tak dapat bekerja langsung kan, yang memang tak boleh buat kerja apa-apa, mungkin dia jadi bosan, jadi terlalu banyak masa lapang sampai tak tahu nak buat apa. Maka masa yang ada juga boleh jadi satu ujian kan. Selain daripada ujian wabak sendiri, ujian masa yang ada juga boleh menjadi satu ujian buat kita dari Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Ujian macam mana kita menggunakan masa kita ni dengan sebaik-baiknya kan. Sebab tu masa kita ada sekarang ni, banyak masa kat rumah sekarang ni, maka perlu kita rancang kan aktiviti harian kita kan. Bila masa kita perlu peruntukkan masa untuk beribadah kena ada, masa untuk mungkin kemas rumah kena ada, masa untuk bersama dengan keluarga, dengan anak-anak kena ada, masa untuk masa untuk berzikir kena ada, masa untuk baca Al-Quran kena ada. Kena peruntukkan masa-masa tu kan, kena susun masa kita insya-Allah kan. Masa untuk mengemas rumah, untuk masak ke, untuk apa semua tu kena ada kan. Jangan kita membazirkan masa-masa yang banyak kan. Yalah sebab mungkin sekarang ni masa banyak kat rumah. Kalau mereka ada Astro pula kan, Astro bagi semua siaran percuma kan. Percuma pada waktu sekarang ni. Maka kita sampai, tak salah nak menonton tu, tapi maksudnya jangan sampai melampau-lampau kan, berjam-jam tak henti kan menonton televisyen saja sampai terabai tanggungjawab lain tu kan. Maka kita nak sampai macam tu kan. Kita nak sampai itu pun boleh jadi satu bentuk Allah palingkan hati kita setelah Allah bagi kita nikmat iman tu kan. Kita minta Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Satu ujian pada Allah kan. Mungkin masa kita banyak kan, tapi kita tak berjaya mungkin kan, tak berjaya nak mengawal diri kita ni dalam mengurus masa yang kita ada tu kan. Mungkin banyak masa yang kita bahagiakan kan. So kita minta Allah supaya jangan Allah palingkan jangan Allah palingkan hati kita ni. Mungkin ada orang tu diuji dengan masa yang dia ada tu, dia mungkin dalam keadaan banyak masa satu hal, dan mungkin keadaan dia tertekan, maka dia diuji, dia mula berfikir benda-benda yang merepek-repek kan. Mula dengan fikir benda yang merepek-repek. Yalah, ni tak mustahil orang yang tertekan dengan keadaan kesihatan hidup sekarang ni. Mungkin dia rasa susah, sukar nak meneruskan kehidupan ni, dah mula datang pemikiran yang pelik-pelik kan, sangkaan-sangkaan yang tak baik kan terhadap Allah, terhadap apa yang Allah tetapkan ni kan. Maka pada waktu tu sepatutnya lagilah dia kena minta Allah sungguh-sungguh supaya Allah tidak la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Janganlah engkau palingkan hati kami ni setelah engkau berikan petunjuk, pada kami. Minta Allah supaya jangan palingkan hati kita. Ada kes yang telah wujud kes di Malaysia ni kan. Ada yang sampai bunuh diri kan. Ada sampai buat benda pelik-pelik kan, buat benda yang di luar jangkaan. Mungkin disebabkan tekanan, dan mungkin juga ada tertekan sebab tak boleh keluar rumah kan, terlalu tertekan kan, tak boleh buat apa. Maka sebab tu banyak kan
banyakkan sibukkan diri kita ni dengan aktiviti yang berfaedah. Banyak kita boleh buat kan. Jelas daripada menonton televisyen sekalipun, perlu dihadkan jugalah, kita buat juga aktiviti lain kan. Kita boleh buat aktiviti bersenam di dalam rumah kan. Boleh kemas rumah, boleh maknanya spend masa kan, luangkan masa tu dengan keluarga kan, anak-anak kan. Boleh membaca kan, boleh banyak benda boleh buat kan. Maknanya boleh menambah ilmu pengetahuan kan. Maka benda tu kita kena sibukkan diri kita dengan benda-benda tu. Jangan biar masa-masa kita ni kosong dengan sehingga kan kita mula isi dengan benda-benda yang tak patut kan. Tak patut dengan dan juga mungkin juga isi dengan benda-benda yang haram. Nauzubillah kan. Sebab tu penting kita minta Allah sesungguh kan, supaya Allah tidak memalingkan hati kita selalu kan, setelah Allah bagi petunjuk pada kita insya-Allah kan. Lagilah dalam keadaan sekarang ni, kita berada dalam bulan Syaban, tak kurang lagi 25 hari lagi kurang nak menyambut Ramadan al-Mubarak. Kita haruslah lagi melazimi diri kita ni dengan membanyakkan membaca Al-Quran kan, dan juga berpuasa sunat contohnya berpuasa sunat kan, supaya bila kita beribadah menambah lagi amal-amal ibadah yang sunnah, yang nawafil kan. Yang wajib kena buatlah, solat fardu tu kena buat kan. Yang sunat-sunat ni kan, sunat ni yang tak wajib tapi sangat bagus untuk dibuat kan, supaya Allah sentiasa memandu hati kita kan, insya-Allah kan, supaya Allah sentiasa memandu hati kita kan, supaya kita tetap dalam atas agama, ala dinin wa ala ta'atin, dan di atas ketaatan kepada Allah. Dan kita minta dalam doa tu juga kan, wa hablana min ladunka rahmah, dan kita minta dengan Allah supaya Allah kurniakan rahmat kepada kita kan. Konteks rahmat ni sangatlah luas kan. Konteks rahmat ni kalau kita nak tengok apa yang kita nak minta dengan Allah ni sangat besar, sangat luas kan. Sebabnya segala rahmat, nikmat-nikmat Allah bagi ni hakikatnya semuanya adalah milik Allah kan. Semua ketetapan yang baik maupun yang buruk semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita kena yakin kan. Kita minta lagilah di waktu sekarang ni, di waktu yang ujian yang sangat mencabar, keadaan yang sangat terdesak mencabar ni, lagilah kita kena selalu berdoa minta Allah supaya Allah kurniakan wa hablana min ladunka rahmah, supaya Allah rahmati kita ni, supaya Allah mudahkan hidup kita, supaya Allah mudahkan rezeki kita, supaya Allah cukupkan rezeki kita kan. Kita minta Allah sesungguh kan. Contoh contoh doa yang kita boleh amalkan di waktu sekarang ni, kita minta Allah supaya Allahumma kfina bihalalika an haramik kan. Kita minta Allah, ya Allah cukupkanlah kan, ikfina cukupkanlah kami bihalalika an haramik, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal, supaya kita tak mencari rezeki yang haram. Wa aghnina bifadlika amman siwak, dan cukupkanlah aghnina, cukupkanlah kami dengan bifadlika amman siwak kan, cukupkanlah kami dengan segala kurniaan, kelebihan, fadlik daripada Allah kan, amman siwak, dan supaya kita tak mencari daripada yang lain kan. Dan doa ni juga kan satu signifikan satu simbolik yang nak mengingatkan kita semula kan. Wa hablana min ladunka rahmah. Rahmah ni min ladunka rahmah, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala nikmat semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ujian pun juga betul, ujian juga hanya semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita kena usaha. Allah ciptakan manusia ni memang nak dapat sesuatu kena berusaha, betul kan. Kena mencari ni usaha, mencari rezeki semua tu. Kalau bagi orang yang terdesak kan, yang ada kesempatan hidup sekarang ni kan, diuji tak boleh mencari rezeki dalam keadaan PKP sekarang ni, boleh minta boleh mohon bantuan dengan banyaklah sumber-sumber pihak-pihak yang bagi bantuan sekarang ni, pihak-pihak berwajib, kerajaan tempatan, dan juga masjid-masjid berdekatan, masjid dan surau berdekatan kan, insya-Allah kan. Tapi di samping juga kan, kita berusaha kan, kita usaha cuba cari juga kan, dan juga kita jangan lupa doa. Doa sangat penting kan. Minta, sebab hakikatnya semua adalah daripada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala-galanya adalah milik Allah semata-mata. Dan Allah yang mencukupkan segala-galanya, insya-Allah. Sebab tu dalam hujung doa tu disebut innaka antal wahhab. Sesungguhnya Allah ni adalah Tuhan yang antal wahhab, Allah yang tak putus-putus pemberian dia. Pemberian dia tak pernah putus, kan? Banyak. Memang kalau kita fikir, mungkinlah kalau kita fikir sekarang ni, berfikir secara positif, kan? Di sebalik refleksi di sebalik doa ni sendiri, mungkin banyak nikmat yang Allah telah tarik, betul tak? Banyak nikmat Allah telah tarik. Tapi Allah telah memberi nikmat-nikmat lain, kan? Mungkin Allah memberi nikmat lain di mana mungkin sebelum ni kita sibuk dengan kehidupan kita seharian, sibuk dengan kerja-kerja kita. Mungkin wallahu a'lam, tak ada lawan hikmah di sebalik peristiwa yang berlaku ni. Allah bagi nikmat. Sekarang masa kita banyak untuk kita mendekatkan diri kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada banyak masa untuk bersama-sama dengan keluarga, kan, dengan pasangan masing-masing, dan juga dengan anak-anak, kan, ataupun yang tinggal dengan ibu bapa, kan, dengan ibu bapa masing-masing, kan. Maka banyak masa kita boleh gunakan bersama dengan keluarga balik, yang mungkin selama ini kita sibuk dengan urusan seharian, kerja-kerja yang macam-macam, kan. Maka itu mungkin nikmat di sebalik itu, kan, yang mungkin kalau kita lihat nikmat yang Allah tarik tu, Allah ganti dengan nikmat lain, kan, insya-Allah. Sebab tu kita jangan sekali-kali putus asa, insya-Allah. Jangan sekali-kali putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah sekali-kali putus asa daripada rahmat Allah, kan, Subhanahu Wa Taala. Sentiasa berdoa, kan, insya-Allah, minta dengan Allah, kan. Minta dengan Allah sungguh-sungguh, kan. Dan kita yakin semuanya ada ketetapan Allah, kan. Minta supaya Allah tak pesongkan hati kita, dan minta supaya Allah tetap hati kita ni, dan juga minta supaya Allah sentiasa kurniakan rahmat kepada kita, insya-Allah. Seperti mana dalam doa yang kita tengok tadi dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8. Dan selepas tu kalau kita lihat pula sambungan ayat selepas tu, kan, ayat yang ke-9 surah Ali Imran, ayat yang ke-9, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad, kan. Doa ni yang bermaksud, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Rabbana innaka, sesungguhnya engkau jami'un nasi liyaumin la raiba fih, engkau akan mengumpulkan manusia ni, kita semua ni Allah akan kumpulkan liyaumin la raiba fih, pada hari yang tidak ada, liyaumin la raiba fih, hari yang tidak ada keraguan, hari yang memang tak ragu-ragu, tak syak lagi, mesti berlaku. Hari apa tu? Itulah hari akhirat, hari kiamat, hari pembalasan kelak. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah ni sekali-kali tidak pernah memungkiri janji, kan. Bila mana setelah kita berdoa tadi, kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah sentiasa tetapkan hati kita, kan, tetapkan hati kita di atas agama Islam ini, iman dan Islam ni, dan juga tetap hati kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Dan kita minta juga dengan Allah, kan, minta dengan Allah supaya Allah kurniakan rahmat, minta dengan Allah supaya Allah kurniakan rahmat kepada kita dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita baca doa juga, kan, maknanya kita sedar hakikat di mana pada sesuatu hari nanti Allah akan menghimpunkan kita semua di hari akhirat kelak, kan. Bila mana kita baca doa ni, kan, bila mana kita baca doa ni juga, kan, kita bayangkan suasana di mana di akhirat kelak nanti kita semua akan dikumpulkan, kan, akan diadili, dihisab amal kita semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan, di hari akhirat kelak, kan. Maka ini akan lebih lagi mendatangkan perasaan insaf dan takut, kan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, supaya kita sedar bahawa semua perbuatan kita ni disaksikan oleh Allah, kan, dan akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam firman Allah surah Az-Zalzalah, kan, di hujung surah tu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang membuat amal kebaikan, faman ya'mal mithqala dzarratin, walaupun sebesar zarah, kan, sebesar zarah sekalipun, maka Allah akan
perlihatkan, Allah akan tunjukkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun, dan orang yang buat amal, walaupun amal buruk, buruk sebesar zarah sekalipun, kan, amal dosa, maksiat pun sebesar zarah sekalipun, maka Allah akan tunjukkan dan Allah akan balas di hari akhirat kelak, kan. Sebab tu doa ni dah akan lebih lagi menambahkan lagi rasa insaf, rasa ketakwaan kepada diri kita ni, kan. Akan betapa agungnya besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni, besarnya nikmat iman Islam ni, kan. Dan betapa kita betul-betul kita kena sedar, kan, bahawa nikmat yang Allah bagi sekarang ni adalah sangat-sangat tak ternilai, kan. Sangat-sangat tak ternilai. Nikmat iman Islam ni sangat-sangat tak ternilai, kan. Doa yang kita baca tadi, kan, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, sangat-sangat tak terbayang nikmat sebenarnya. Na'udzubillah, kita tak nak jadi orang yang pada awalnya Allah bagi petunjuk, tapi pada akhir hayat kita ni Allah palingkan hati kita daripada petunjuk. Allah palingkan hati kita daripada Islam. Na'udzubillah, kita tak nak, kan. Sebab banyak, kan, mungkin banyak situasi yang kita tengok, kan, situasi boleh terjadi, kan, yang Allah tarik, kan, Allah tarik nikmat iman dan Islam tu dalam hati tu, dan akhirnya orang tu berpaling, dan akhirnya langsung tidak solat, tidak semua. Na'udzubillah, kan. Maka kita tak nak sampai Allah tarik nikmat kita macam tu, kan. Itu adalah seburuk-buruk perkara yang boleh terjadi pada kita di dunia ni, kan. Kalau nak kata, maknanya ini kalau kita berfikir secara positif, nikmat Allah tarik ni, kalau kata na'udzubillah, kalau kata Allah tarik nikmat penglihatan kita, contoh Allah tarik nikmat penglihatan kita, tapi Allah masih tidak menarik nikmat iman kita tu, maka kita seharusnya perlu lagi bersyukur, kan. Sebab alhamdulillah Allah hanya menarik nikmat penglihatan, tak menarik nikmat iman ni, kan. Atau mungkin Allah menarik nikmat pendengaran, mungkin, na'udzubillah, kan. Apapun nikmat kesihatan, apa-apa yang Allah bagi ni, mungkin Allah menarik bila masa, tapi nikmat yang Allah bagi tu, nikmat kesihatan, nikmat kekuatan, kemampuan untuk buat segala benda, kan, nikmat rezeki, semua tu tak ternilai, tak terbanding dengan nikmat iman dan Islam yang Allah bagi ni. Sebab akhirnya nanti di akhirat kelak, ya Allah nak hitung ni ada benda ni je, kan. Dalam doa yang ayat ke-9 ni, kan, innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad, di mana Allah mengumpulkan semua manusia ni untuk menghisap, kan, untuk menghitung segala amalan kita di dunia ni, kan. Maka pada waktu tu segala nikmat-nikmat yang kita ada di dunia ni, baik berbentuk harta, baik berbentuk rezeki, baik berbentuk kesihatan, baik untuk apa saja nikmat yang kita ada di sini, tidaklah bermakna jika kita tak gunakan semua tu dalam ketaatan, dalam kerangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan. Satu muhasabah, teguran untuk kita, insya-Allah, kan. Kita perlu sedar bahawa hakikat dia semua adalah daripada Allah, kan. Semua adalah daripada Allah. Allah boleh memberi kepada sesiapa yang dikehendakinya, Allah boleh menarik daripada sesiapa yang dikehendakinya pada bila-bila masa saja, kan. Sebab tu bila kita sedar hakikat kita insan hamba yang lemah ni, kan, yang sebenarnya tak mampu untuk buat apa-apa pun, kan. Kalau kita bayangkan macam mana, kan, kita tengok ini bukan cerita Malaysia saja. Wabak COVID-19 yang melanda dunia sekarang ni adalah wabak global, kan. Satu pandemik global, kan. Satu wabak global yang melanda juga negara-negara maju dan negara-negara besar. Dan kita tengok sekarang ni memang wabak ni sangat-sangatlah teruk keadaannya di Eropah, kan. Kebanyakan majoriti negara Eropah, terutamanya Jerman, Itali, kan, Sepanyol, kan. Dan juga di negara Amerika Syarikat, US tu sendiri, kan. Kita tengok macam mana dahsyat sekali wabak tu melanda, dan sehingga sekarang US mencatatkan kes positif yang paling tinggi di dunia, kan. Lebih 140,000 sekarang ni, kes positif. Kematian pun lebih 2,000 lebih, kan, di US saja. Maka kita tengok, kan,
macam mana Allah nak tunjukkan bahawa di dunia ni kita ada harta sebanyak mana sekalipun, ya? Ada kekuatan apa yang kita banggakan sangat selama ni, kekuatan ketenteraan ke benda sekalipun yang kita bangga sangat, kita megah-megahkan sangat, Allah boleh tarik semua tu sekelip mata, dan Allah tak perlu hantar tentera yang hebat, yang besar pun. Allah hanya perlu menghantar virus yang tak dapat dilihat, kan? Kalau kita tengok kan, virus yang tak dapat dilihat ni, yang kena nak tengok pun kena guna mikroskop kan, Allah boleh hancurkan macam tu saja, kan? Satu peringatan kan, insya-Allah kan, untuk kita kan. Sebab tu kan kenapa penting untuk kita, khusus untuk kita umat Islam kan, sekarang ni kan, sentiasa tetap istiqamah, beramal ibadah kan. Mereka yang berkemampuan, bantulah jiran-jiran sekitar kan. Dalam hadis Nabi ada menyebut kan, tidaklah beriman seseorang tu jika dia tidur dalam kekenyangan sedangkan jirannya tu menangis kelaparan kan. Nabi sebut tak beriman orang kan. Orang tu tak beriman sebenarnya, malam tu dia tidur kekenyangan, jirannya menangis kelaparan kan. Na'udzubillah kan. Sebab tu kita reflect tengok kan, kita ambil berat keadaan sekeliling kan, siapa yang perlukan bantuan, kalau kita boleh bantu kan. Kalau yang mungkin tak boleh bantu dari sudut material, bantu dari sudut lain kan. Sekurang-kurangnya bantu dari sudut doa, dan juga mungkin bantu dari sudut, kalau nak jadi sukarelawan mengagihkan bantuan macam-macam lah. Dan tapi bantuan yang paling penting sekarang ni, insya-Allah kan, bantuan yang paling penting sekarang ni, bantuan yang kita nak bantu, kawal daripada merebaknya wabak ni adalah kita sendiri kenalah ikut peraturan, insya-Allah, ikutlah peraturan. Janganlah keluar rumah melainkan atas urusan yang memerlukan saja kan. Patuhilah arahan, insya-Allah kan, supaya bila kita kurang berjalan-jalan semua raya ni, dengan dalam keadaan yang pergerakan yang terkawal ni, insya-Allah kita dapat membendung wabak ni daripada virus COVID-19 ni daripada terus merebak dengan lebih teruk lagi, insya-Allah kan. Bersabar, kita perlu bersabar terus, dan terus berdoa, insya-Allah kan, berdoa dengan Allah sesungguh kan. Kita minta Allah sesungguh supaya harap-harapnya Ramadan kita pada tahun ni kita boleh kembali kan, kita boleh kembali datang ke masjid kan, beribadah, solat berjemaah, solat tarawih kan, boleh bertadarus Al-Quran kan, boleh iftar kan, ya, berbuka puasa bersama juga kan, boleh qiyamul lail di masjid kan. Kita minta Allah SWT supaya Allah tarik balik wabak ni balik, insya-Allah kan. Dan semua ni memang ialah selain daripada kita usaha kita, yakni ikut arahan, duduk diam di rumah, jangan keluar, jangan lupa kita sebagai orang Islam kan, orang beriman, sentiasalah berdoa supaya Allah tidak memalingkan hati kita ni setelah Allah berikan kita petunjuk, dan supaya Allah sentiasa kurniakan rahmat di sisi Allah tu kepada kita, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Setakat ni saja sesi pada hari ini, insya-Allah. Kita akan sambung lagi siri-siri doa di dalam Al-Quran kita ni pada hari Khamis nanti, insya-Allah. Pada hari Khamis nanti, insya-Allah, pada waktu sama juga, insya-Allah, selepas zuhur jam 2 petang. Apapun, insya-Allah kita boleh praktik dengan doa ni setiap hari kan, setiap waktu selepas solat, insya-Allah kan, sekurang-kurangnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan juga doa daripada hadis Nabi tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ataupun kalau mufrad seorang, tsabbit qalbi ala dinik. Kita baca secara jamak mudah tsabbit qulubana ala dinik, tetapkanlah hati kami ni di atas agamamu, wa ala ta'atik, dan juga di atas ketaatan kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah kita tutup sesi kita hari ini dengan doa surah Al-As dan juga tasbih kifarah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم احفظنا والمسلمين، اللهم احفظنا والمسلمين، اللهم احفظنا والمسلمين، وقنا وإياهم شر المخاوف أجمعين، واحفظنا من الفتن والوباء والشرور الغوغاء وصولة الظالمين، واجعلنا من شر ما قضيته سالمين. اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والوباء، وخصوصا عن الوباء كورونا فيروس وجميع أنواع البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين، ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, hari ini kita sambung lagi sesi siri doa di dalam Al-Quran, dan hari ini kita akan lihat surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-38 ayat yang ke-38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang bermaksud hunalika da'a Zakaria rabbah, di sanalah juga Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Tuhannya. Qala rabbi habli, Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhanku, habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, kurniakanlah kepadaku keturunan zuriat yang baik dari sisimu. Innaka sami'ud du'a, dan sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Okey. Kalau kita tengok dalam doa yang dibaca, sebenarnya doa yang dibaca oleh Nabi Zakaria alaihissalam sebelum Nabi Zakaria alaihissalam mendapat seorang putera, iaitu anak pada Nabi Zakaria, iaitu Nabi Yahya alaihissalam. Doa ni memberi senario di mana Nabi Zakaria berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan seorang anak yang thayyibah, yang baik. Sesungguhnya engkau adalah maha mendengar doa. Okey. Sebelum kita tengok lebih lanjut lagi tentang ayat ni, surah Ali Imran ayat yang ke-38 ni, kita kena tengok senario bila, kenapa, kena faham kisah sikit tentang Nabi Zakaria alaihi salam. Cerita ni sebenarnya, doa tadi tu memang sambungan, siri sambungan daripada ayat sebelum dia. Tadi doa tu ayat yang ke-38, maka kita tengok ayat yang ke-37. 37 di mana Nabi Zakaria alaihissalam masa tu berjumpa dengan Maryam. Berjumpa dengan Maryam, di mana kita tahu kisah sebenar kat sini. Kita tahu bahawa kalau kita tengok daripada awal sikit, tengok surah Ali Imran ni daripada ayat yang ke-33. Ayat yang ke-33 kalau kita lihat kan, macam mana kisahnya bermula, iaitu
isteri kepada Imran kan, isteri kepada Imran ni, beliau berdoa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang beliau doakan, إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Sesungguhnya isteri Maryam tu telah bernazar agar ma fi batni kan, dalam kandungan dalam perut kandungan dia tu kan, anak dalam kandungan itu, agar menjadi seorang hamba yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'un alim. Dan kemudian kita tahu kisah dia kan, kisah dia di mana akhirnya isteri pada Imran kan, memang beliau mendapat seorang anak yang lahir kan, selepas dia berdoa tu, dan anak tu adalah anak perempuan. Dalam surah juga dirakamkan peristiwa tu kan, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, Allah lebih mengetahui apa yang dia lahirkan tu sendiri kan. Walaysa dzakaru kal untha, dan lelaki tidak sama dengan perempuan kan. Dan wa inni sammaituha Maryam, dan di situlah isteri pada Imran tu menamakan anak perempuan itu sebagai wa inni sammaituha Maryam, menamakan anak perempuan itu sebagai Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim, dan dia berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar Maryam ni, anak dia ni, dilindungi daripada mohon perlindungan Allah, dilindungi daripada gangguan syaitan yang direjam. Okey. Dan di sini juga isteri Imran, iaitu ibu kepada Maryam tu kan. Ibu kepada Maryam ni sebenarnya adalah adik-beradik kan. Kalau dalam ni, dalam tafsir Ibn Kathir kan, adik-beradik kepada isteri kepada Nabi Zakaria. Isteri kepada Imran ni kan, ibu kepada Maryam ni adalah adik-beradik kan, kepada saudara atau adik-beradik je. Kepada isteri kepada Nabi Zakaria kan. Dan di situ memang dia telah bernazar supaya anak yang dikandungannya itu menjadi berkhidmat di Baitul Maqdis kan. Memang itu doa ibu Maryam kan. Dia bernazar agar anak dia ni beribadah, berkhidmat di Baitul Maqdis kan. So kat sini memang diberi yang dia serah bulat-bulat anak dia tu untuk berkhidmat di Baitul Maqdis, tak ada buat kerja lain kan. Itu nazar yang diberi padanya. Sebab tu penjaga Baitul Maqdis berbincang siapa yang patut menjaga Maryam ni kan. Yalah, sebab Maryam masa baru lahir masih kecil kan. So berbincanglah siapa yang patut jaga Maryam ni kan. Maka cara yang mereka buat kan, untuk putuskan siapa yang layak patut menjaga Maryam ni, mereka lepaskan kolam pen pensel masa tu kan. Alat yang mereka guna untuk menulis, kolam. Tak pastilah pen zaman tu macam mana kan, dakwat ni macam mana kita tak pastilah kan, tapi alat yang mereka gunakan untuk menulis lah. Sebab dalam teks tu memang disebut kolam kan. Kolam dilepaskan, dihanyutkan di sungai kan. Kolam siapa yang terapung, dialah yang akan dipilih untuk menjaga Maryam. Dan bila semua penjaga di Baitul Maqdis ni melepaskan kolam masing-masing di sungai, akhirnya kolam milik Nabi Zakaria AS yang terapung, yang lain semuanya tenggelam. Maka terus Nabi Zakaria dilantik untuk menjaga Maryam di Baitul Maqdis kan. Dan kalau kita tengok kalau kita lihat macam mana
Nabi Zakaria dia menjaga Maryam daripada kecil kan. Dibawa kan. Siang-siang dia kebawa Maryam pergi ke Baitul Maqdis kan, dan Maryam akan duduk di mihrab. Maknanya Maryam ada mihrab dia kan. Semua maknanya orang-orang yang penjaga Baitul Maqdis semua ada mihrab masing-masing kan. So semua ada mihrab masing-masing dan Maryam pun ada mihrab dia, bawa ke sana ke Baitul Maqdis. Siang, malamnya Nabi Zakaria akan bawa Maryam balik ke rumah. Maknanya bukanlah Maryam tu duduk di Baitul Maqdis sepanjang masa pagi, petang, siang, malam, tak kan. Masih dalam bawah jagaan Nabi Zakaria AS sekeluarga kan. Tapi siang-siang tu memang duduk kat mihrab kan. Malam baru ikut dia Maryam ikut Nabi Zakaria pulang ke rumah kan. Dan kalau kita tengok dalam ayat yang ke-37 ayat ke-37 sebelum ayat doa tadi tu kan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana kan. Apa yang ibu Maryam nazarkan tu Allah terima. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan kan. Allah terima dengan baik permintaan ibu Maryam nazar tu kan. Maknanya Allah menerima doa ibu Maryam kan. Wa ambatna nabatan hasanan kan. Dan Allah membesarkan Maryam tu dengan nabatan hasanan, dengan penjagaan yang baik kan. Nabatan hasanan kan. Diberikan penjagaan yang baik. Sebab kalau tengok sini benda ni dijanjikan oleh Allah sendiri seperti mana yang telah dinazarkan oleh ibu Maryam. Allah sendiri yang menjamin, yang menjaga Maryam tu daripada kecil, daripada bawah lahir sampai daripada besar, pada dewasa kan. Allah jaga dan Allah sebut wa ambataha nabatan hasanan. Allah memberi membesarkan Maryam ni dengan jagaan yang baik. Yalah memang di bawah jagaan Nabi Zakaria agak. Tapi juga bukan sekadar Nabi Zakaria je, tapi juga di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita lihat, kalau kita tengok line keluarga Nabi Zakaria ni, Nabi Zakaria AS ni adalah daripada Bani Israel kan. Bani Israel yakni anak keturunan cucu cicit keturunan kepada Nabi Yaqub kan. Nabi Yaqub ni yang digelar sebagai Israel kan, yang suka berjalan pada waktu malam. Bani Israel adalah anak-anak pada Israel, anak-anak Yaqub kan. Dan kita tengok sini kan, anak-anak Yaqub, kita tahu kisah Nabi Yusuf alaihissalam, anak pada Nabi Yaqub alaihissalam. Tak semua anak-anak Yaqub ni baik kan. Maknanya Yusuf dengan seorang lagi saudara dia tu, Bunyamin, itu je yang baik, yang soleh. Yang lain semua tu ada perasaan hasad dengki kan. Perasaan hasad dengki tak puas hati kan. So sebab tu kenapa bila disebut jaminan Allah sini, jaminan Allah SWT tentang wa ambataha nabatan hasanan. Allah menjaga dia, membesarkan dia dengan didikan yang baik tu. Maknanya memang Allah jaga dia tu, memang dia memang jadi seorang Maryam ni jadi seorang yang memang solehah kan. Memang sangat baik, sangat solehah kan. Bukan sangat pengawasan dijaga oleh Nabi Zakaria je kan. Sebab kalau tengok Nabi Yaqub menjaga anak dia. Tapi tak semua anak jadi baik. Tapi ni sebab memang ada jaminan daripada Allah SWT lagi kan. Hebat Maryam ni. Memang Maryam ni salah seorang daripada 4 wanita yang istimewa lah kan? Istimewa yang disebut dalam Al-Quran kan. Selain daripada Asiyah, isteri Firaun kan. So ada beberapa kan. Maknanya 4 wanita yang yang disebut dalam Al-Quran kan. Salah satunya Maryam kan. Memang kalau ikut dalam Al-Quran disebut Allah menyebut innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Allah sebut Maryam ni macam mana kan? Allah sebut Maryam ni sesungguhnya ayat yang ke-42. Sesungguhnya wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih Maryam. Innallaha astafaki wa tahharaki. Allah telah memilih kamu Maryam, Allah telah menyucikan kamu kan, menjadikan seorang yang sangat baik kan, sangat solehah. Allah telah menyucikan kamu wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Allah telah melebihkan kamu ni berbanding dengan semua wanita pada waktu tu di seluruh alam. Pada waktu tu memang Maryam ni wanita yang paling solehah, paling baik pada waktu tu disebut ayat macam tu kan. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin, seluruh alam. Maka memang Maryam ni memang sebab tu dia duduk di
Baitul Maqdis kan, sentiasa beribadat di mihrabnya kan, di mihrab dia di Baitul Maqdis sentiasa beribadat. Seperti mana dalam ayat yang ke-43 disebut, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam kan, iqnuti, uqnuti, tunduklah, taatlah kepada Tuhanmu kan, uqnuti li rabbik wasjudi, dan sujudlah, warka'i, dan rukuklah, ma'ar raki'in, bersama-sama orang yang rukuk. Maka digambarkan kan macam mana Maryam tu memang di Baitul Maqdis tu memang kerja dia sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga maknanya masa tu jugalah masih dalam pengawasan Nabi Zakaria AS kan. Tapi memang Allah jamin Maryam memang orang yang baik, orang yang baik, dibesarkan dengan didikan yang sangat baik. Dan dalam ayat balik pada ayat 37 ni, balik pada ayat 37 surah Ali Imran tadi kan. Wa kaffalaha Zakaria, dan diserahkan untuk dipelihara oleh Zakaria. Ini yang tadi peristiwa saya sebut peristiwa dia campak kolam, akhirnya kolam Nabi Zakaria dia timbul, akhirnya Nabi Zakaria lah yang dipilih untuk menjaga Maryam kan, daripada kecil sampailah ke dewasa kan. Dan apa yang kita tahulah masa berlaku proses pemilihan tu, Nabi Zakaria telah pun diangkat menjadi seorang nabi dan Rasul kan, telah diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul kan. Okey, so kisah dia ni bermula masa ni kan, bermula pada ayat ni kan. Ayat ni sebut, ayat 37, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab kan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, kullama setiap kali kan, setiap kali dakhala 'alaiha, masuk ke dalam apa ni? Dalam al-mihrab. Siapa yang masuk dalam mihrab? Zakaria. Zakaria alaihissalam, setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam setiap hari masuk ke dalam mihrab untuk menjenguk kan Maryam. Tu saya kata maknanya sebab tu kenapa Nabi Zakaria selalu datang menjenguk Maryam, walaupun dia lah sampai Maryam dewasa dia pun, tapi sebab dia yang jaga Maryam, maka dia yang bawa Maryam daripada rumah letak kat Baitul Maqdis tu siang-siang kan. Dia jenguk dari semasa ke semasa, dan actually Nabi Zakaria ni sebab dia jaga Maryam, maka dia yang hantar makanan. Sebenarnya patutnya dia yang bawa makanan kan. Dia bawa makanan. Maknanya dari semasa ke semasa ni, bukanlah selalu kan. Maknanya Nabi Zakaria masuk dari semasa ke semasa menjenguk di mihrab tu, dia nak bawa makanan lah, nak bagi Maryam makan. Tapi ayat ni sebut kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Nabi Zakaria masuk mihrab nak jumpa Maryam, wajada 'indaha rizqa, Nabi Zakaria nampak di sisi Maryam tu ada rezeki. Okey, rezeki di sini kalau tengok secara Imam Ibn Kathir, memang dia menyebut kat sini buah-buahan kan, menyebut rezeki yang ada di sisi Maryam tu ada buah-buahan. Dan buah-buahan tu bukanlah buah-buahan musim waktu tu kan. Kita tahu buah-buahan ni ikut musim kan. So waktu tu memang dah ada musim panas, dah ada musim sejuk kan. Dan kalau kita tengok macam mana, maknanya buah yang wujud masa tu adalah buah di luar musim, bukan musim dia, tapi ada waktu tu. Nabi Zakaria tengok jadi pelik kan. Pelik masuk-masuk ada buah kan. Sebab yang jaga dia Zakaria, yang dia biasa letak makanan, dia tengok ada je buahan untuk Maryam ni. So dia jadi hairan kan. Setiap kali dia masuk mihrab kan. Dan kalau kita tengok kan, mihrab tadi, kita faham kan mihrab ni tempat beribadah kan. Kalau sekarang zaman sekarang mihrab ni, kalau kita tengok mihrab ni banyak dekat masjid kan. Kalau kat masjid tu tempat yang kat masjid dalam depan macam ni kan. Itu biasa kita panggil mihrab kan. Tempat imam berdiri untuk solat kan. Di masjid tu yang macam ada tempat khas special tu, itu biasa zaman sekarang kita panggil mihrab itulah. Tapi actually mihrab ni sebenarnya tempat orang zaman-zaman dulu beribadah dan beruzlah kan? Fokus ibadah kepada Allah semata-mata kan. Sebab kalau kita tengok al-mihrab kan, al-mihrab ni kan, asalnya daripada perkataan haraba kan. Al-mihrab asal daripada perkataan haraba. Haraba ni bahasa Arab maksudnya perang kan. Haraba ni bahasa Arab maksudnya perang. So kat sini siapa yang perang kan? Yang perang tu adalah orang yang beribadah, yang beruzlah beribadah kepada Allah tu, dia berperang dengan siapa? Berperang dengan hawa nafsu dia kan, berperang dengan diri dia sendiri kan, berperang dengan syaitan, berperang dengan bisikan syaitan. Maknanya dia dah duduk bukan sekejap, lama.
Kalau Nabi Zakaria bawa Maryam, bayangkan daripada pagi sampai ke petang, sampai ke malam kan. Sebelum maghrib kan, duduk dekat di Batu Maris di mihrab tu beribadah kan. Lama kan. Makna gangguan hawa nafsu lagi, gangguan syaitan lagi tu semua lagi. Tapi itu sebab tu kenapa dipanggil al-mihrab tu kan. Tempat berperang berperang dengan apa? Berperang dengan diri sendiri. Maknanya berperang dengan diri sendiri, perang dengan nafsu, perang dengan syaitan. Yang mengganggu iman ni, maknanya tu dah ibaratnya, maknanya fokus untuk sentiasa berperang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu kenapa dipanggil mihrab kan, al-mihrab kan. Walaupun ialah haraba tu maksudnya perangan, tapi itulah konteks kan, perkataan tu kan. So kalau tengok balik tadi, mihrab tempat apa Maryam beribadah kan. Nabi Zakaria masuk kan, dia tengok ada buah. Masuk, tengok ada buahan. Nabi Zakaria pelik kan. Maka Nabi Zakaria tanya, qala ya Maryamu anna laki hadha kan. Nabi Zakaria tanya kepada Maryam, anna laki hadha, dari mana kau dapat hadha tunjuk pada makanan, rezeki, buah-buah ni mana dapat ni? Semua ni mana dapat ni? Kan? Dalam ditanya ni nada ni, qala ya Maryamu anna laki hadha. Memang nada yang apa? Anna laki hadha, nada yang penuh kehairanan. Penuh apa? Nabi Zakaria dia confused kan. Macam mana datang buah-buah ni? Dia pelik. Siapa hantar makanan kat sini? Dan di situ ayat tu Maryam menjawab dengan tenang kan. Qalat huwa min 'indillah. Maryam menjawab qalat huwa min 'indillah. Ini semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala kan. Dan apa yang menarik lagi, lafaz Maryam menjawab ni, lafaz Maryam menjawab soalan Nabi Zakaria alaihissalam ni. Nabi Zakaria bertanya, ya Maryamu anna laki hadha. Disebut hadha ni buah ni. Buah hadha ni, buah ni datang dari mana? Tapi Maryam menjawab huwa. Maryam tak menjawab qalat hadha huwa min indillah. Tak, dia tak sebut hadha, dia sebut huwa dia secara umum. Dia guna lafaz huwa kan. Secara umumnya dia tak guna hadha kan. Huwa min indillah. Maksudnya kat sini kan, bukan setakat buah je kan. Segala-gala dia yang Maryam ada sekarang ni kan, maknanya bukan setakat rezeki dia je kan. Tapi apa juga nikmat yang Maryam ada, yang kecapi sekarang ni, semuanya adalah min indillah. Semua dari sisi Allah. Maknanya bukan makanan dia. Makanan dia lah. Nabi Zakaria tanya khusus pasal makanan kan, rezeki tu. Tapi Maryam menjawab, bukan ni je. Wah, semua yang dia ada ni semua daripada indillah. Maka kat sini menarik dan Maryam sambung lagi. Maryam sebut innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya innallah, sesungguhnya Allah ni yarzuqu man yasha', Allah memberi rezeki kepada sesiapa saja bighairi hisab, tanpa hisab kan. Maka kat sini kan, itulah kat sini kerja kata Maryam ni macam ada karamah lah sebenarnya. Macam ada karamah. Karamah yang ni setiap hari ada je makanan muncul kan. Makanan disediakan untuk Maryam kan. Walaupun tak ada orang hantar, tak ada orang sediakan, ada makanan untuk Maryam. Sentiasa ada. Tak pernah tak ada makanan. Rezeki untuk Maryam, untuk Maryam makan. Karamah lah. Kita tak kata mukjizat ni. Mukjizat ni untuk Nabi dan Rasul kan. So Maryam bukan Nabi dan Rasul lah. Tapi maknanya untuk orang-orang soleh-solehah ni kan, bila berlaku macam ni, macam karamah kan. Apa nama ni? Kita tengok macam mana Maryam sebut kan, Allah memberi rezeki kepada sesiapa saja yang dikehendakinya tanpa hisab. Kat sini bila cerita pasal konteks rezeki lagi-lagi lah di musim apa, di musim perintah kawanan pergerakan ni. Dia benar, kita dituntut untuk berusaha mencari rezeki, dia betul. Dan mungkin kan, kadang-kadang maknanya usaha kita tu yang nampak macam, contoh mana usaha kita kalau kita bekerja, ada lah rezeki kan. Kalau tak kerja, tak ada rezeki. Mungkin lebih relevan lagi kalau tengok dalam konteks apa, tengok dalam konteks orang yang bekerja, contoh orang yang berniaga kan, berniaga kerja seharian. Bila mana dia tak boleh keluar, tak boleh berniaga macam biasa, buka gerai ke warung ke contohnya, maka kat situ dia rasa macam rezeki dia terputus ibaratnya macam tu lah, lebih kurang kan. Sebab usaha dia tu, dia rasa macam usaha dia bekerja tu yang mendatangkan rezeki je. Tapi betul, memanglah kita dituntut untuk usaha, betul kan. Memanglah perlu usaha untuk dapat rezeki kan. Tapi
Kalau kita lihat kan, kalau kita lihat apa nama ni? Hakikat dia sebenarnya rezeki ni adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kenapa Nabi Zakaria kan, dia jaga Maryam. Patutnya dia yang hantar makanan pada Maryam. Sebab tu dia hairan, pelik. Mana datang makanan-makanan ni? Dia tak bawa lagi, dia tak hantar, dia makanan dah ada pada Maryam. Dia pelik. Kan? Si Nabi Zakaria pelik. Nabi dan Rasul kan. Bukanlah Nabi tak beriman kepada Allah kan. Tapi tu ada kita ni kadang-kadang, kita manusia biasa, orang Islam kan, kadang-kadang ialah kita mungkin letakkan sandaran yang terlalu tinggi kepada usaha kita tu, kepada kerja kita, kepada majikan, kepada semua. Kita letak kat situ lah rezeki kan. Ya Allah kan. Dia punya pengharapan, penggantungan tinggi. Tapi jangan salah faham. Jangan pula kita sampai tak usaha langsung. Salah kan? Salah. Kita kena usaha. Memang kena usaha. Dituntut untuk berusaha. Apa nama ni? Sebab Allah sebut laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat kan. Seorang tu takkan dapat melainkan apa yang dia usahakan. Memang betul. Tapi kat sini hakikat sebenarnya rezeki itu semuanya adalah daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat tadi kan, Maryam sebut innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah boleh memberi rezeki pada sesiapa saja tanpa hisab. Dia tak perlu nilai. Maksudnya nilai apa ni? Nak hisab, Allah nak hisab apa? Kalau Allah hisab, Allah tengok. Okey, hari ni hamba aku ni rajin kerja. Bagi rezeki lebih. Hamba aku hari ni tak kerja langsung. Malas. Tak ada rezeki. Tak. Allah bagi rezeki ni memang tanpa hisab. Bukti dia sebab banyak makhluk-makhluk kat luar tu yang mungkin tak usaha, tak buat apa pun, tapi rezeki ada je, hidup je. Kan? Bukan makhluk di mana, bukan makhluk binatang, tumbuhan je, even manusia pun kan. Dan inilah contoh dia dalam ayat ni. Yang inilah situasi menyebabkan Nabi Zakaria pelik kan. Mana datang buah-buahan rezeki ni? Setiap kali masuk dalam mihrab, tengok Maryam nak bawa makanan, dah ada makanan. So Nabi Zakaria apa ni? Keliru lah hairan. Tapi itu yang apa? Maryam sebut semua yang dia ada ni semua dari sisi Allah. Allah memberi rezeki kepada sesiapa saja yang Allah kehendaki tanpa hisab. Nak menyedarkan ayat tu, nak menyedarkan Nabi Zakaria satu hal, nak sedarkan Nabi Zakaria satu hal, dan nak menyedarkan kita ni terutamanya orang beriman, orang Islam ni, yang memberi rezeki sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya tekankan balik, bukanlah nak menindakkan usaha, selagi mana kita mampu, kita perlu berusaha mencari rezeki, betul. Perlu, sangat-sangat perlu usaha cari rezeki, memang perlu. Malah mencari rezeki ni satu ibadah kan. Di sisi Allah SWT. Mencari rezeki yang halal, betul. Tapi hati kita ni, pergantungan kita ni janganlah sekali-kali lalai dan leka dan lupa bahawa yang memberi sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah majikan, bukanlah bos kan, bukanlah pembeli-pembeli barang-barang yang terjual, bukanlah siapa lagi bagi rezeki ni, kerajaan ke siapa tak, bukan kan. Hakikat sebenarnya Allah kan. Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa nak memberi rezeki kepada sesiapa saja tanpa hisab. Itu hakikat yang nak disedarkan dalam peristiwa antara Maryam dan juga Nabi Zakaria alaihissalam dalam senario ni kalau kita lihat kan. Memang kalau kita tengok bila tu Nabi Zakaria boleh dengar je kan. Nabi Zakaria dengar kan. Dengar Maryam jawab kan. Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka Nabi Zakaria macam baru tersentak kan. Nabi Zakaria terfikir iyalah kan. Memang kan. Memang betul lah kan. Allah boleh bagi rezeki kepada sesiapa saja yang dia kehendaki tanpa hisab. Maka barulah Nabi Zakaria teringat kan. Nabi Zakaria ni dah berumur masa ni, dah berumur agak tua. Dan Nabi Zakaria ni masih belum ada zuriat, belum ada anak kan. Maka disitulah dia baru teringat yang selama ni dia dah selalu merintih. Nabi Zakaria alaihissalam dah selalu merintih berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa? Nabi Zakaria berdoa agar dikurniakan zuriat, dikurniakan anak. Okey, doa dia ada doa yang panjang kalau kita lihat dalam surah Maryam dalam surah Maryam bermula daripada ayat
daripada ayat yang keempat kan. Bermula daripada ayat yang keempat sampai ayat keenam doa Nabi Zakaria. Kalau kita tengok surah Maryam ayat keempat kan. Okey. Apa nama ni? Nabi Zakaria berdoa Ni yang selama ni dia berdoa. Qala ayat keempat ayat keempat surah Maryam surah ke-19. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bi du'aika rabbi shaqiyya. Kan? Nabi Zakaria berdoa, qala rabbi, wahai Tuhanku, inni wahanal azmu minni. Sesungguhnya wahanal azmu minni. Azmu ni tulang. Tulangku dah wahan, dah lemah. Dah retak, dah reput kan. Tulangku dah lemah, dah tua lah maknanya kan. Dia nak kata ibarat memang dah tua, tulang dah lemah kan. Wahanal azmu minni kan. Tulang ni dah reput kan. Tulangku ni dah reput kan. Dia mengadu. Nabi Zakaria mengadu, berdoa mengadu kepada Allah SWT. Dia dah tua kan. Dulu kuat kan, gagah perkasa kan. Tapi sekarang dah sangat lemah kan. Tulang pun dah tak kuat kan. Ialah makna al-azmu ni memanglah merujuk kepada tulang kan. Al-azmu ni merujuk tulang kan. Makna dia juga memberi simbolik kepada badan lah. Makna tulang ni, badan Nabi Zakaria ni sebenarnya dah tak kuat lah kan. Dah berumur, dah tak kuat. Washta'ala ar-ra'su shayba kan. Dan juga ra'su ni kepala Nabi Zakaria ni, dia kata washta'ala ar-ra'su shayba, dah penuh dengan syaiban, penuh dengan uban. Penuh beruban dah. Ya Allah kan. Kalau tengok sini perkataan yang digunakan washta'ala ar-ra'su shayba. Ar-ra'su ni kepala, syaiban ni uban kan. Ishta'ala ni ishta'il ni maksudnya menyala. Sebenarnya maksud menyala. Ishta'il kan. Kalau kata ishta'il, nyalakan api, tu menyala kan. Tapi Nabi Zakaria guna apa ni? Ayat dia doa kepada Allah tu, washta'ala ar-ra'su shayba. Kepala dia dah menyala dengan apa? Menyala dengan uban. Maksudnya apa? Maksud kepala dia memang dah penuh beruban lah kan. Menyala jelas kan. Dalam atas kepala tu nampak putih dah tak ada hitam lah. Terang memang nampak putih semua kan. Maka kat situ kan, apa nama ni? Kat sini apa ni, menyala tu lah maknanya ibaratnya simbolik yang digunakan ishta'ala tu menyala, maknanya dah penuh sangat rambut dia, kepala Nabi Zakaria tu dengan uban-uban kan. Syaiban ni sebenarnya maksudnya tua sebenarnya kan. Masuk putih pun ya, masuk tua pun juga kan. Dua-dualah. Uban yakni rambut putih, uban syaiban kan, dan juga bermaksud tua, dua-dua tu boleh kan. Maka kat sini dua-dualah maknanya uban putih tu maknanya menandakan seorang tu memang dah berumur lah, dah tua kan. Dah penuh uban kat kepala dia. Maka kat sini satu lagi kalau tengok hikmah kenapa dalam ayat ni Nabi Zakaria berdoa dia guna ishta'ala tu menyala kan. Bila api menyala dia membakar, betul tak? Kalau bakar contohnya maknanya kalau daun, kita tengok daun kumpul banyak-banyak, daun yang kering. Bila daun yang kering tu mungkinlah daunnya warna hijau macam mana, hijau yang dah tak apa ni daun kering. Bakar, bila dah dibakar menyala, bakar jadi hangus kan, dibakar. Maka itulah ibarat Nabi Zakaria sebut ishta'ala ar-ra'su shayban ni. Kepala dia tu macam dah menyala, terbakar tu, maknanya rambut dia warna hitam tu perlahan dibakar oleh penuaan tu. Faham tak? Hitam tu dibakar, dimakan kan. Dibakar, hitam semua dah menjadi putih. Itu ibarat dia. Ishta'ala kan. So penggunaan perkataan tu memang maknanya bukanlah benda tu berlaku tiba-tiba semua putih. Tapi dia proses demi proses, dia merebak. Sikit makin lama akhirnya semua menjadi putih kan. Perlahan, maknanya dia tak jadi semua putih kan. Rambut berubah ni tak, dia sikit-sikit kan. Sampai satu masa akhirnya cukup masa tu semua rambut akan menjadi putih, dah cukup berubah kan. So kat sini apa nama ni? Itulah disebut oleh Nabi Zakaria ni. Maknanya Nabi Zakaria dia berdoa kepada Allah SWT tu, dia mengadu kan. Dia mengadu kelemahan dia dah tua, dah lemah, dah tak larat kan. Dia dah rambut pun dah putih kan. Sebab tu kalau tengok sini menarik antara benda penting kita boleh kupas doa Nabi Zakaria ni. Bila beliau berdoa tu, Nabi Zakaria SAW berdoa tu, dia dengan penuh tawaduk, rendah diri kan. Rendah diri, tawaduk, tunduk pada Allah tu, tunduk supaya apa? Supaya apa nama ni? Tunjukkan hakikat yang bahawa kita ni lemah. Kita ni lemah yang sangat memerlukan kepada Allah sebagai Tuhan kita.
Itu yang Nabi Zakaria buat kan. Maknanya dia kata dia dah tua kan, dah tak larat kan. Dah tak larat kan. Dah apa? Dah lemah semua nah. Itu yang patut apa ni, bila doa kan, kita akui kelemahan kita kan. Sebab tu patut kan, maknanya sebab tu kenapa bila doa, satu bila kita start doa, biasa kita doa kita mula dengan tahmid, puji Allah kan. Alhamdulillah kan. Puji Allah lu, puji-puji semua. Patutnya kita boleh, kalau nak lagi rendah diri lagi, kan, nak merendah lagi diri kita ni supaya Allah lebih kesian. Bila kita mengaku kita lemah, kita tak kuat kan, kita sakit ke semua tu, kita tak mampu, maka Allah patutnya akan lebih kesian kan. Bila kita mengaku kan, orang mengaku kan. Itu ni antara adab-adab dalam berdoa yang mungkin kita boleh praktikkan kan, dalam doa Nabi Zakaria ni kita boleh praktikkan kan. Maknanya sebelum kita minta dengan Allah tu kan, kita minta Allah kurniakan kita rezeki kan, kita minta Allah cukupkan rezeki kita sehari-hari kan. Kita mengaku kan, kita sebut pada Allah apa? Ya Allah kan, wa anta khairur raziqin, engkau lah yang maha pemberi rezeki. Contoh saya lagi. Ya Allah, ya Rahman, wa anta khairur raziqin, antal ghani kan, engkau lah yang maha kaya kan. Wa ana al-fuqara, dan aku ni miskin, fakir. Kita mengaku kita ni miskin, tak ada apa-apa, lemah, pelupa, segala kelemahan memang ada pada kita kan. Merendah diri kan. Dan kita agungkan, besarkan Allah. Itu sebenarnya antara adab kan, adab dalam berdoa ni yang diajar oleh Nabi Zakaria kan. Kalau tengok dalam ayat ni menarik kan. Merendah diri kan sebelum minta kan. Dan apa nama ni, dan sambung lagi doa tadi ya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya, surah ayat keempat tadi, ayat keempat surah Maryam, surah ke-19 ya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyan, dan Nabi Zakaria kata, dan belum pernah lagi aku berdoa kepadamu ni dalam keadaan hampa. Maknanya apa? Nabi Zakaria dah tua, punya lama dia berdoa daripada muda sampai tua kan. Dia kata dia belum pernah lagi berdoa kepada Allah dalam keadaan hampa, dia tak pernah frust kan. Syaqiyah ni sebenarnya celaka. Kalau tengok sini, bidu'ai ka rabbi syaqiyah ni macam nasib malang, masih tak baik, kecelakaan kan. Tapi maksudnya kat sini bila kata syaqiyah tu maksudnya dia apa ni, dia tak pernah rasa frust lah kan. Orang bila rasa malang, bila syaqiyah rasa malang, rasa frust, rasa kecewa ni, bila mana dia berdoa dia tak dapat. Betul kan? Tapi Nabi Zakaria sebut kan, dia tak pernah lagi kecewa kan? Kecewa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengaku tak pernah kecewa berdoa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Maknanya memang yakin Nabi Zakaria ni bahawa Allah akan memakbulkan doa dia kan. Dan itu yang kata apa nama ni, kita kena faham kan bahawa apa nama ni, doa ni kan kadang-kadang apa nama ni, tak semestinya apa yang Nabi Zakaria minta tu dia akan dapat kan. Kadang-kadang mungkin Allah akan bagi pada Nabi Zakaria tu benda yang lebih sesuai, benda yang lebih perlu kan. Allah rasa perlu lebih baik, itu Allah akan bagi kan. Tu maknanya kita kena faham dalam konteks doa. Dan ini juga sebab tu kenapa Nabi Zakaria kata dia tak pernah kecewa. Maksudnya walaupun mungkin dia doa tu something dia tak dapat lagi, tapi Allah bagi benda lain mungkin yang dia perlu kan. Dia perlu dan dia masih tetap taat beribadah dan menjalankan tugas sebagai Rasul dan Nabi kan, menyampaikan risalah Allah SWT kan, kepada umat dia. Maksudnya Nabi Zakaria tak pernah kecewa pun dalam berdoa ni. Maknanya dia yakin kan? Dia yakin dan dia tahu bahawa Allah memang telah bagi nikmat yang sangat banyak. Sebab tu dalam kita berdoa ni jangan sekali-kali kita rasa syaqiyah, rasa putus asa, tak boleh kan. Dalam ayat lain ada Allah menyebut kan, dalam surah Ghafir tak silap, apa nama ni, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu sekali-kali putus asa terhadap rahmat Allah. Penting kan. Lagi dalam keadaan sukar sekali saya yakin ramai orang, kita semua dalam keadaan sukar sekali, keadaan sukar. Tak boleh keluar, tak boleh bekerja macam biasa, tak boleh beraktiviti macam biasa, banyak benda urusan terbatas, sangat-sangat terbatas kan sekarang ni dalam keadaan PKP kan. Tapi jangan sekali-kali kita bila kita berdoa tu, jangan sekali-kali kita putus asa kan? Jangan sekali-kali kita putus asa. Kita tak tahu kan, kita tak tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Tapi jangan sekali-kali kita putus asa, jangan sekali give up kan. Sebab Allah tu memang innaka sami'ud du'a, Allah sentiasa mendengar, maha mendengar doa-doa hamba-hambanya. Dan Allah akan bagi tu, memang Allah akan bagi apa yang terbaik untuk hamba dia. Itu kita kena yakin. Dan itu yang Nabi Zakaria yakin kan.
Sebab tu bila dia berdoa tu kan, maknanya Nabi Zakaria sebut walam akum bidu'a ika rabbi syaqiyan, maknanya indirectly Nabi Zakaria memuji Allah. Memuji Allah sebab Nabi Zakaria tak pernah kecewa selama mana beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia puji Allah, mahfuz Allah, Allah sentiasa mencukupkan aku kan. Allah sentiasa bagi aku yang terbaik. So dia tak pernah kecewa. Puji. Sebab tu dia kata adab berdoa ni dimulakan dengan apa? Merendahkan diri, tawaduk dan juga memuji-muji Allah. Itu adab berdoa yang mula-mula kan ditunjukkan dalam surah Maryam ayat keempat. Disambung lagi dalam ayat yang ke-5. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahabli min ladunka waliya. Kan? Dan sesungguhnya Nabi Zakaria sambung doa ni, dan sesungguhnya khiftu, Nabi Zakaria risau, takut, bimbang. Apa? Al-mawali kan. Khiftul mawaliya min wara'i kan. Dia risau akan apa ni? Kecuaian kecuaian dia kan. Keturunan dia, keluarga dia lah, kecuaian kaum kerabatku kan. Dan apa? Dalam menyempurnakan tugas-tugas dia. Tugas apa ni? Tugas-tugas sepeninggalan Nabi Zakaria. Dia risau. Maknanya Nabi Zakaria risau bila dia dah tua. Dia risau bila Nabi Zakaria tak ada ni. Bila Nabi Zakaria dah wafat. Dia risau siapa nak sempurnakan tugas menyampaikan risalah dakwah kan. Risalah keislaman ni. Risalah keimanan ni. Risalah tauhid kan. Siapa nak sampaikan tugas ni. Nabi Zakaria risau. Dan Nabi Zakaria sebut lagi wa kanat imraati aqiran, dan disebut imraati aqiran, isteriku ni pula seorang yang aqiran, seorang yang dah mandul kan, dah tak boleh nak beranak lagi kan. Fahabli min ladunka waliyan, dan dia minta dengan Allah kan, kurniakanlah kepadaku dari sisimu ya Allah. Apa dia minta? Pewaris. Dia minta pewaris yang waliyan, seorang pewaris. Anaklah zuriat, dia minta zuriat, anak lelaki kat sini. Kalau di terjemahan ni disebut terjemahan tu merujuk pada anak lelaki. Kalau kita tengok tadi ayat yang kelima ni, kalau tadi ayat wa inni khiftul mawali kan, Nabi Zakaria bimbangkan akan kepada mawali ni. Tadi disebut kan, maknanya keluarga dia kan, keluarga dia yang bukan anak dia lah. Sebab Nabi Zakaria tahu masa tu dia belum ada anak, tapi dia masih ada sepupu, masih ada pakcik, masih ada lah, ahli keluarga dia masih ramai kan. Cuma anak dia tak ada. Ahli keluarga ramai, ahli keluarga yang besar, yang jauh-jauh, anak saudara semua masih ramai kan. Anak buah semua masih ramai. Cuma jadi risau tu lah, maksudnya siapa yang menjadi pengganti Nabi Zakaria untuk buat menyampaikan risalah tauhid kan. Siapa kan? Min wara'iyan. Selepas ketiadaan Nabi Zakaria tu dirisaukan kan. Dirisaukan oleh Nabi Zakaria kan. Dan disebut disebut isteri juga. Dia mengaku kan, disebut isteri itu memang dah tak mampu nak melahirkan anak kan. Dan kalau kat sini kalau kita lihat kat sini, dia guna perkataan aqiran kan. Aqiran ni tak mampulah. Kalau tengok sini aqiran ni kan, aqiran kalau secara bahasa aqiran ni masuk potong kan, masuk memotong. Tapi kalau secara istilah tu, maknanya perempuan telah tak boleh beranak lah, dah tak boleh melahirkan anak. Itu yang digunakan bahasa kan, dah mandul kan. Kalau dalam ayat lain, ada disebut dalam ayat lain tu Nabi Ibrahim sebut isteri dah tua, dah lemah, ajuzun aqim kan, tak boleh beranak kan, zona bertahan aqiran sama lah tu kan. Okey. So kat sini ibaratnya macam dah dipotong, maksudnya apa? Macam rahim dah tak ada, ibarat macam tu dah tak boleh beranak lagi kan. So itu yang Nabi Zakaria mengadu kepada Allah SWT kan, akan keadaan situasi beliau, dan diminta supaya Allah kurniakan anak kan. Dan kita lihat sambungan ni kan, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyan. Nabi Zakaria kata yarithuni, anak yang diharapkan ni, yang diminta dengan Allah SWT ni kan, diharap supaya yarithuni, mewarisi kenabian kan.
yarithuni, mewarisi kenabian, kan? Dan juga wa yarithu min ali Yaqub, dan mewarisi ali Yaqub, keluarga Yaqub. Kan? Maknanya bukan sekat keturunan Nabi Zakaria, tapi keturunan Nabi Yaqub, kan? Satu tu satu jalur apa ni, kenabian yang panjang daripada Nabi Yaqub sampai daripada Nabi Zakaria pada waktu tu Banyak kan nabi-nabi yang daripada Bani Israil ni semua kan start pada Nabi Yaqub kan. Dan mewarisi ali Yaqub, waj'alhu rabbi radiya, dan jadikanlah dia ya Allah seorang yang rabbi radiya, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. So ni doa yang versi panjang yang di pohon diminta oleh Nabi Zakaria. Dan kalau kita tengok sini tiga poin kan. Dan Nabi Zakaria minta anak lelaki minta anak lelaki sebab nak mewarisi kenabian. Sebab yang mewarisi nabi ni mesti lelaki, tak ada perempuan menjadi nabi, tak ada. Dan mesti lelaki menjadi nabi. Tu dia minta anak lelaki. Yang kedua Nabi Zakaria minta menjadi nabi menjadi nabi. Dan juga Nabi Zakaria minta menjadi seorang yang diredai Allah, yakni seorang yang warak. Tiga benda Nabi Zakaria mintaan secara khusus, spesifik Nabi Zakaria mintaan. Sebab tu kat sini kita nampak lagi doa tu kalau nak minta tu minta dengan khusus, dengan spesifik kan. Sebut tak kisahlah hal baik sama ada hal keduniaan maupun hal akhirat, kita minta spesifik satu-satu kan. Sebut satu-satu kan, dia jelas kan. Ini cara adab yang ditunjukkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam bila mana beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Kita balik kepada senario tadi, ayat yang ke-38 surah Ali Imran tadi tu kan, doa Nabi Zakaria tu hunalika da'a Zakaria rabbah. So balik tadi kalau masih ingat peristiwa tadi kan, Nabi Zakaria masuk mihrab kan, tengok ada je makanan dekat Maryam kan. Dia rasa pelik dan Maryam pun jawab, ini dari sisi Allah. Semua ni dari sisi Allah SWT. Allah memberi rezeki kepada sesiapa saja tanpa hisap. Maka waktu tu Nabi Zakaria baru lah kan. Dia macam baru tersedar, make sense kan. Baru sedar kan. Dan Nabi Zakaria terus ayat selepas tu kan, sambungan dia huna kan. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di situ jugalah Nabi Zakaria terus on the spot, terus hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria terus berdoa di situ. Maknanya dalam mihrab juga Nabi Zakaria terus berdoa kan. Sebab tu kita tengok doa ni jangan tangguh-tangguh, jangan tunggu. Bila terdetik dalam hati je terus doa kan. Contoh apa contoh? Kalau kita kata jangan contoh kata cuaca tiba jadi hujan. Bila hujan je terus berdoa Allahumma sayyiban nafi'an contoh kan. Terus minta Allah supaya dikurniakan hujan yang bermanfaat kan. Sebab apa doa tak bertangguh ni kan? Sebab doa ni bukan setakat lafaz. Kadang-kadang orang berdoa, lafaz dia baca, tapi doa sambil lewa, hatinya tak hadir berdoa bersama-sama. Tapi masa Nabi Zakaria berdoa ni, hunalika da'a Zakaria rabbah ni, Nabi Zakaria berdoa pada Allah ni kan. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah kan, kurniakanlah kepada aku ni dari sisimu ni keturunan kan, zuriat yang baik, thayyibah kan. Dia memang sangat terkesan, Nabi Zakaria terkesan dengan peristiwa Maryam tu. Dia rasa, betul lah ya Allah boleh bagi rezeki kan. Kalaulah Maryam yang tak ada apa-apa, Allah boleh bagi rezeki, konsisten, sentiasa Allah bagi rezeki makanan, takkanlah aku yang isteri dah mandul sekalipun. Maknanya ibarat macam tu Nabi Zakaria berdoa tu kan, dalam keadaan yang macam impossible nak dapat rezeki tu, takkanlah Allah tak boleh bagi kan. Maka Nabi Zakaria berdoa tentu memang dia berdoa dengan penuh harapan dan dengan penuh keyakinan. Sebab dia dah nampak depan mata dia tu rezeki yang Allah bagi pada Maryam. Memang hati penuh keyakinan, penuh terkesan kan. Time tu juga dekat mihrab tu kan, masa dia jumpa Maryam, time tu juga dia berdoa on the spot. Jangan tunggu-tunggu kan. Sebab tu nak kata doa ni kan, itulah jangan bertangguh dan juga berdoa ni biar kita terkesan dalam jiwa kita ni kan. Bukan doa yang sekadar orang kata lafaz di mulut tapi hati ni tak bersungguh minta pun, atau tak menghayati pun doa tu. Tak guna kan. Sebab tu macam kalau kita kalau bagus kalau kita baca doa kita baca dulu, sebaik-baiknya kalau boleh hafallah maksud kan, supaya kita tahu apa kita minta kan. Sebab nak menghayati doa ni, nak penghayatan doa ni penting. Doa ni bukan sekadar baca je, penghayatan sangat penting. Baca tak tahu apa kita minta. Apa benda kan. So
kalau boleh nak hafal yang bahasa Arab tu paling bagus lah, betul. Berdoa dalam bahasa Arab paling bagus. Tapi kalau tak faham, tak guna kan. So kalau boleh, hafal doa tu, hafal maksud dia. Kalau tak boleh juga, tak apa. Berdoa dalam bahasa yang kita faham. Macam dalam konteks kita ni, bahasa Melayu, doa tak apa. Doa lah apa yang awak nak berdoa dalam bahasa Melayu, boleh doa. Tak ada masalah. Allah faham, insyaAllah. Allah faham semua bahasa, insyaAllah. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita ni. Innallaha alimun bidzati sudur. Segala dalam dada kita ni semua Allah tahu, kan, insya-Allah kan. Sebab tu tak boleh sebenarnya, tak boleh doa sambil lewa sebenarnya. Doa ni kena bersungguh-sungguh dalam penuh penghayatan, penuh khusyuk, minta. Dan itu yang Nabi Zakaria doa minta masa dia sangat terkesan kan, terkesan dengan peristiwa Maryam dapat rezeki tu kan. Yang dia mula pelik, mana datang rezeki tu. Sekali dia bila Maryam jawab tu, baru dia tersedar dan dia terkesan dan dia insaf kejap kan. Dia tersedar, tersentak kejap, maka dia terus berdoa. Doa minta Allah supaya dikurniakan zuriat yang thayyibah, yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau ni maha mendengar doa. Tengok, dia tutup balik doa. Nabi Zakaria tutup. Dia mula doa dengan pujian, dengan mengaku kelemahan semua, lepas tu minta Allah, tutup doa tu balik dengan pujian balik. Innaka sami'ud du'a. Puji balik Allah di hujung doa. Sebab tu kita bila di hujung doa kita pun baca doa, hujung kali wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita puji balik Allah. Itu adab berdoa. Buka doa, tutup doa dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyalah, nak minta dengan Allah nak minta Allah kena pujilah Allah kan. Adab berdoa kan. Adab berdoa minta Allah tu puji dengan Allah kan. Dan memang tak lama kan. Lepas tu bila Nabi Zakaria masuk ke mihrab dia. Nabi Zakaria ada mihrab sendiri kan. Nabi Zakaria ada mihrab sendiri, masa dia beribadah di mihrab tu, masa itulah Allah Subhanahu Wa Taala utuskan malaikat kan. Allah utuskan malaikat, sambungan ayat ke-39 kan. Ayat ke-39 tu, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kan, datangnya malaikat semasa Nabi Zakaria tengah qa'im, berdiri, yusalli fil mihrab, bersolat di dalam mihrabnya. Apa malaikat datang pada Nabi Zakaria tu disebut annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Allah telah memberi khabar gembira kan. Yubashshirukan. Allah telah memberi khabar gembira bi Yahya, dengan apa? Dengan Yahya. Maksudnya khabar gembira Yahya ni ada anak pada Zakaria lah. Maknanya Nabi Zakaria mendapat khabar gembira, dapat anak lelaki bernama Yahya alaihissalam kan. Musaddiqan bi kalimatin minallah, dan beriman kan, membenarkan kalimah Allah kan. Wa sayyidan, dan juga menjadi ketua. Wa hasuran kan. Wa nabiyyan minas salihin, dan juga menjadi nabi dari kalangan orang-orang yang soleh kan. Maka Allah menjawab doa Nabi Zakaria tu kan, dengan memberi kepadanya seorang anak. Walaupun dalam keadaan dah tua, Nabi Zakaria pun dah tua, dan dalam keadaan yang isterinya pun dah mandul kan, dah tak boleh beranak sebenarnya. Tapi itulah nak kata, itulah hakikat yang kita kena faham daripada ayat tadi tu, ayat sebelum tu, ayat ke-37 tu, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab kan. Yang Maryam sebut kan, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa saja yang Allah nak bagi tanpa hisab kan. Itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kena sedar kan. Sebab tu penting kan sekarang kan, bila mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jaga adab-adab tadi berdoa tadi, mengaku kelemahan diri, mengaku kekurangan diri kan. Kita memuji-muji Allah kan, buka doa dengan macam tu kan. Tak apa kalau tak mampu dalam bahasa Arab, bahasa Melayu tak apa, Allah faham insya-Allah kan. Itu adab berdoa, dan kita minta tu dan dengan penuh keyakinan bahawa Allah akan memberi sentiasa yang terbaik. Nabi Zakaria sebut dalam doa dia tak pernah kecewa pun selagi mana dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dia tak pernah kecewa dengan Allah kan. Maknanya dia tahu Allah mendengar doa dia, dan dia tahu Allah sentiasa memberi yang terbaik untuk dia insya-Allah kan. So ada berdoa, dan tutup doa tu balik juga dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dan juga ada berdoa tu bila rasa macam Nabi Zakaria kan, dah tersedar rasa iman mendadak meningkat tiba-tiba kan. Ada peristiwa berlaku kan.
peristiwa dia nampak Maryam dapat rezeki tu, dia tersedar terus on the spot dia berdoa. Tak payah tunggu-tunggu, jangan tangguh-tangguh. Doa ni jangan tangguh-tangguh. Rasa nak doa, doa, minta Allah semua. Terus minta direct pada Allah. Insya-Allah Allah tu Maha mendengar dan insya-Allah Allah akan memberi yang terbaik. Akan memberi yang terbaik pada masa yang terbaik untuk kita semua insya-Allah. Dan kalau kata, maknanya kalau situasi yang kita hadapi sekarang ni, situasi yang kita hadapi sekarang ni mungkin rasa sukar. Semua rasa sukar sekarang ni, betul? Benar kan? Kita rasa susah kan? Tapi yakinlah inilah yang terbaik yang Allah nak kita hadapi sekarang ni. Mesti ada kemudahan, akan ada kesenangan di sebaliknya insya-Allah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Allah sebut apa? Bersama-sama dengan apa? Usri itu ada yusra, ada kemudahan dia. Kan? Mesti ada bersama-sama tu. Kita kena bersabar, jangan putus asa, jangan sekali-kali putus asa, jangan rasa keras. Sekali-kali kita dalam mana kita berusaha sehari-harian dan juga bila mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah lagilah apa ni, dah bulan Syakban kan. Nak dekat bulan Ramadan kan. Bulan Ramadan ni memang doa yang apa, langit, pintu langit, pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Maknanya memang dah macam doa yang tanpa hijab lagi dah. Memang Allah nak mendengar direct kan, doa-doa hamba-hamba je kan. Sebab itulah kita praktis daripada sekarang lagi kan. Daripada sekarang lagi ni banyak keberdoaan, jaga adab-adab berdoa tu kan. Yakinlah bahawa rezeki ni memang Allah yang memegang. Hakikat dia Allah yang akan pegang, Allah akan bagi tanpa hisap. Allah akan bagi pada sesiapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan syarat kita ni layak tak layak kan. Mana kita lah yang kena melayakkan diri kita ni untuk mendapat rahmat, mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Maknanya itu pun Allah kan. Tapi maknanya kita yang usaha ni kan. Sebab tu jaga dalam waktu sukar ni, jaga hubungan dengan Allah kan. Lagilah pada bulan Syakban ni. Siapa yang mampu berpuasa tu banyakkan juga berpuasa insya-Allah kan. Sebab doa, satu lagi situasi doa yang dimakbulkan Allah kan, doa yang sangat dimakbulkan Allah adalah doa-doa orang yang berbuka puasa kan. Orang yang nak buka, time nak buka tu berdoa. Itu memang time yang doa takkan ditolak kan. Dalam dah ada hadis-hadis menyebut kan. So wallahu a'lam bishawab. Insya-Allah sedikit perkongsian tadi doa doa Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'aan. Wahai Tuhanku, kurniakanlah dari sisimu tu kepadaku zuriat, keturunan anak yang baik, thayyibah, innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau tu Maha mendengar doa-doa hamba-Mu. Kan? Doa tu yang kita nak hayati, nak amalkan, amalkan dan juga lebih penting tu penghayatan lah tentang adab-adab berdoa tu insya-Allah supaya kita sama-sama boleh praktikkan insya-Allah. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita insya-Allah. Rabbi yassir wa la tu'assir insya-Allah. Semoga Allah kurniakan terbaik untuk kita. Semoga Allah mengangkat semoga Allah mengangkatlah wabak yang melanda kita sekarang ni kan, yang menyukarkan kita semua sekarang ni, supaya Allah mengangkat dengan sesegera yang mungkin. Bila mana Allah rasa yang terbaik, insya-Allah Allah akan angkat wabak ni insya-Allah. Minta pertolongan Allah kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bik wa natawakkalu 'alaik wa nuthni 'alaika al-khaira kullah. Nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka al-jidda bil kuffari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin, Allahumma ihfazna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarral makhawif ajma'in wa ihfazna minal fitan
من الوباء وشرور الغوغاء وصولة الظالمين واجعلنا من شر ما قضيته سالمين اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والوباء وخصوصا عن الوباء كورونا فيروس وجميع أنواع البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tangguh dulu insyaAllah sesi kita dengan tasbih kifarah dan salat as. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.